Okay, hari ini kita sambung bab ke-9. Bab ke-9 mengenai kehidupan, babu ma jaa fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan pada sesuatu yang dibawa pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kat sini 2 je. Okay. Sebenarnya boleh isi banyak sebenarnya. Saya tak tahu lah, tak mengerti kenapa lah Imam Tirmizi letak satu. Dan satu yang bawah tu munqati'. Hadis yang munqati' maknanya terputus. Terputus sanadnya. Nanti kita baca lah. Terputus sanadnya. Okey, hari ni saya nak bagi tahu yang ni, jubah ni. Jubah ni jubah Misri lah. Jubah Mesir. Sebelum kita belajar pasal jubah kan, boleh katakan komis pun komis. Tapi komis kat sini dia dadanya dia ada luas kan. Luas. Mesir ditutup sebab dia musim sejuk. Tapi yang ni dah tak tebal, ni nipis ni. Kalau yang tebal tu ialah ada musim sejuk tu mesti ada tebal. Okey. Dan saya sebut dia tak boleh masuk angin lah. Yang ni boleh masuk angin. Ini musim-musim panas saja boleh pakai. Yang tu kita belajar tentang minggu-minggu lepas sudah tentang pakaian Rasulullah SAW. Jadi tak rigid lah pasal pakaian ni. Cuma yang pentingnya tutup aurat. Okay, adalah mamnu' yang tak bolehnya tu kena elakkan lah. Yang dia elakkan. Contohnya pakai apa panggilnya baju yang berjela-jela sampai boleh terpijak, itu memang kalau dikirakan dilarang sama sekali, makruh sangat. Hari ini kita cerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, sana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin. Daripada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin kita biasa dengar, Ibn Sirin. Inilah orangnya, okey. Ulama kiranya yang terkenal, tabi'in lah, di kalangan tabi'in, dia bukan sahabat. Okey, Ibn Sirin, dan dia terkenal dengan mentadbir mimpi, takwil mimpi. Banyak sangat dah cerita-cerita takwil mimpi. Dan takwil mimpi ni ialah satu ilmu yang kiranya boleh dipelajari lah. Nabi pun ambil berat lah tentang takwil mimpi ni. Cuma isunya pandai tak pandai kita takwil mimpi, ya. Mungkin ada kelebihan masing-masing lah. Dan Muhammad bin Sirin ni bapaknya bekerja dengan Anas bin Malik, yang itulah banyak hadis pada Anas bin Malik. Tapi kat sini cerita tentang Abu Hurairah. Muhammad bin Sirin berjumpa dengan Abu Hurairah. Kunna inda Abi Hurairah wa alaihi thawbani mumashshaqan min kattan. Ketika mana kami di sisi Abi Hurairah. Okey, Abi Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey. Kita kenal lah dia ni Ahlus Sufah. Nanti kita bagi tahu sebab apa dipanggil Ahlus Sufah. Ya, Abu Hurairah ni kiranya dia berhijrah, dia asal daripada Yaman, dia berhijrah dengan maknya dalam keadaan mak dia pun tak Islam lagi pun. Dia berhijrah ke Madinah, lewatlah dalam tujuh hijrah macam tu, dan lewat. Okey. Dan duduk dekat Madinah tu tak berumah lah, kiranya ialah duduk tekan-tekanting lah, maknanya tidur dekat masjid je lah. Tidur kat masjid, orang-orang yang tidur kat masjid tu, Masjid Nabawi lah, digelar orang-orang tu Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni yang duduk kat situ menumpang di masjid. Jadi kalau makanan kiranya orang-orang yang terdekat lah bagi makan. Okay? Maka orang terdekat. Nabi Muhammad SAW pun duduk dekat masjid tu. Umar Aisyah tu duduk dekat masjid. Okay? Isteri-isteri Nabi semuanya ada rumah sendiri. Okay? Semua isteri Nabi ada rumah sendiri. Okay? Nak kata Nabi ni miskin sangat dah, ya, sebabnya dia ada rumah. Kalau dia kiranya isteri-isteri Nabi yang kiranya yang bersama Nabi dalam keadaan bermadu lah, maksudnya dalam keadaan bermadu 7 orang. Okay? 7 orang. Semua sekali berapa? Semua kali 14 ya. Semua kali berapa? 14. Tapi 7 orang tu maknanya bersekali lah. Okay, macam Khadijah tu tak bersekali. Dia seorang je kan, Khadijah. Kemudiannya ada, tak ingat nama apa.
Aisyah tu yang ketiga lah kira kan. Yang ketiga lah. Okay. Ya, kunna inda Abi Hurairah wa alaihi sauban. Dia kata, dia cerita Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin ni cerita ketika mana kami bersama Abi Hurairah. Okay. Dia tak cerita di mana tempatnya. Lebih Abi Hurairah ni kalau kira kan Ibn Sirin ni banyak duduk kat Iraq. Okay. Abi Hurairah pun kat Iraq pun ada. Tapi dia bergerak lah, maknanya dia bukan seorang je lah. Abi Hurairah pernah jadi amil di Bahrain. Okay. Pernah jadi amil di Bahrain dan sekejap je. Pada zaman Umar Khattab, lepas tu dia pun patah balik lah. Balik kampung balik. Abi Hurairah bukan dia duduk di Iraq. Dia bawa hartanya, banyak hartanya di Iraq. Dia orang kaya dah. Masa mula hidup dengan Nabi ni, dia miskin. Wa alaihi sauban mumasyakan. Pada dia tu pakaian yang kiranya pakaian yang mewah lah, pakaian cantik, pakaian yang cantik berwarna merah, mingkatan daripada pakaian daripada Pakistan ataupun di India sana. Ya, macam mana pakaian dia, wallahu a'lam lah. Pakaian cantik lah. Saya dah sebut dah pakaian ni lain-lain ya. Orang Jawa dia ada baju mahal je kan. Saya dah sebut dah dulu. Jadi yang ni pun dia kata antara baju yang kiranya yang dibanggakan oleh Abu Hurairah lah. Fatamakhadha fi ahadihima. Maka dia pun ambil kain, dia pun buang hinguh dekat kain dia tu. Sengaja dia buat tu. Faqala bakhin. Dia keadaan berbegah ni lah. Dia sapu, dia angkat, dia kata rasa begah, dia kata ginilah aku dah kaya. Atas dasar aku kaya. Abu Hurairah kaya. Sampai pernah sekali, ada ceritanya, Umar Khattab cek harta dia. Okay. Dia mana dia buat kira-kiraan pada harta dia. Sebab tak percaya sangat Abu Hurairah kaya raya ni. Jadi semua cek dia okey. Jadi Umar nak lantik balik tapi Abu Hurairah tak nak. Dia kata bahaya ya kerja-kerja kerajaan ni. Cek belaka. Macam saya pun harta setiap 5 tahun kena isytiharkan harta. Ya, kena isytiharkan harta. Jadi ya tamakhatu Abu Hurairah fi katan. Dia buang hinguh kan dekat baju katan tersebut. Okey. Laqad ra'aituni, katanya Abu Hurairah. Dia tak sebut qala. Laqad ra'aituni terus. Aku telah melihat diri aku. Dia sekarang ni dia terbayang-bayang zaman dia bersama Rasulullah SAW. Laqad ra'aituni, sesungguhnya aku telah melihat diriku. Okey. Wa inni la akhiru, aku pernah rebah. Sesungguhnya aku pernah rebah fima baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, rebah di antara mimbar Rasulullah SAW dengan bilik Aisyah. Bilik Aisyah sebelah je dengan Masjid Nabawi tu. Maghsyiyan alayya, dalam keadaan pingsan. Rebah pingsan. Fayaji'ul ja'i, datanglah orang datang dia tak tahu siapa lah dia datang. Sebabnya dia dah orang panggil lembek, orang panggil rebah. Datanglah orang yang datang. Fayadha'u rijlahu, dia letakkan kakinya ala unuqi. Dia letakkan kakinya, orang yang datang tu letak kakinya pada tengkukku. Ingat, yara an-nabi junudan, dia beranggapan aku ni dah gila. Mulut pun dah ialah macam dah sewel sekarang ni. Sebab padahal dia tu okey, wa ma bi junun. Kata Abu Hurairah, aku ni tak gila sebenarnya. Wa ma huwa illa al-ju', tidak lain dan tidak bukan melainkan kerana lapar. Okey. Abu Hurairah lapar. Dia cerita dia pernah lapar sampai dia rebah. Orang nampak dia macam orang gila, sakit perut sangat. Jadi cerita ni pun ada dalam Bukhari ya. Cerita ni sahih. Mengapakah Abu Hurairah mengapakah Imam Tirmizi bawa hadis ni? Nak bagi tahu kalaulah Abu Hurairah lapar dekat dengan rumah Nabi, tentu sekali Nabi akan bagi makan dia. Tapi nak bagi tahu Nabi pun tak ada makanan. Okey. Nabi pun tak ada makanan. Jadi nak bagi tahunya Nabi pun taklah kaya mana, miskin je. Dia ke miskin. Kalau kira kan Nabi boleh dapat harta banyak.
1/3 daripada rampasan harta, rampasan perang mesti diberi pada Nabi. Itu disebut dalam Quran. Okey. Surah Anfal ada surah Anfal. Ma'afa Allahu ala Nabi. Tak ingat ayat Quran dia. Apa-apa sahajanya Rasulullah dapat daripada ghanimah, falillahi walil rasul walizil qurba wal yatama, dia ada kiraan tu. Jadi 1/5 daripada harta rampasan perang, ikut fiqahnya 1/5 harta rampasan perang adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1/5 tu banyak, tapi Nabi habiskan duit, habiskan harta, terus dia bagi orang fakir miskin. Rumahnya tak ada apa dia simpan lah. Dia tak pernah simpan sebarang bentuk emas, tak simpan. Okay, tak simpan. Jadi apa yang Nabi selalu buat? Nabi selalu buat dia beli qutusana, makanan untuk setahun. Jadi dia bagi-bagikan lah setahun makanan. Kalau kira tak lapar lah, makanan setahun dah ada. Tapi dalam masa yang sama tu lah isi-isi Nabi pun bersedekah. Jadi tak mungkin habis juga. Jadi itulah, ada juga keadaan Nabi ni kalau lah bulan puasa dia tu berpuasa wisal. Maksudnya wisal bukan wisil Wisal ni maksudnya dia terus menerus sambung puasa. Dia tak buka puasa tak bersahur, tak buka, tak ada duit, tak ada makanan. Tapi Nabi ni walaupun dia wisal, Nabi bagi tahu aku ni bukan macam kamu. Okey. Sesungguhnya innama yat'amani rabbi wa yasqini. Sesungguhnya yang memberi makan dan memberi minum kepada aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kat situ dia ada mukjizat dia sendirilah. Allah bagi pada dia takkan boleh mati sebab lapar. Okay? Tak mati sebab lapar. Jadi nak bagi tahunya kehidupan Rasulullah SAW susah. Saya pun tertanya-tanya dalam fikiran saya, ada hadis lagi yang menerangkan tentang kehidupan Rasulullah SAW, bukan hadis ni saja. Hadis ketika mana isteri-isteri Nabi memberontak. Mungkin dia tak bawa cerita ni sebab cerita ni cerita sahih. Isteri-isteri Nabi bukan berontak lah. Isteri-isteri Nabi dia buat piket macam tu lah. Maknanya jika tuai oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk menuntut nafkah lebih lah. Nabi dia tahu bukan orang miskin, dia tahu orang kaya. Tapi Nabi tak hidup, tak ada kaya. Jadi Nabi ambil keputusan 40 hari tidak bersama isteri dia. 40 hari. Rata-rata masyarakat, rata-rata sahabat Nabi semuanya dia boleh terbayang lah Nabi ni dia akan ceraikan isteri-isterinya lah ketika itu. Jadi dia duduk depan sebelah dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah jirannya lah. Dia duduk sebelah rumah jirannya, duduk kat tingkat atas. Abu Ayyub duduk tingkat bawah, dia tingkat atas. Okey. Lepas tu Umar Khattab sebagai bapa mertua kepada Hafsah. Semua makin isi-isi Nabi semua dah nangis dah tu. Sebabnya Nabi Muhammad SAW ambil tindakan tidak bersama isterinya selama 40 hari. Jadi dalam keadaan tu semua nangis sebabnya dia orang dah terbayang dah. Okey. Adakah Nabi akan menceraikan isteri-isterinya? Jadi gitulah maksudnya. Isteri-isterinya akan diceraikan sebabnya ialah kenapakah Nabi tak bagi bukan tak bagi nafkahnya dibagi. Dia akan bagi qutusana. Cumanya kehidupan Nabi itu kehidupan yang sederhana. Okay? Sebab apa sederhana? Sebab itulah ajaran Nabi. Ajaran Nabi. Kita nak cerita apa lagi? Itu ajaran Nabi. Nabi sebagai orang yang mengajar sunnah Rasulullah SAW. Takkan nak hidup orang kaya. Jadi orang miskin nak turut macam mana? Nak ikut macam mana orang miskin? Orang miskin tak boleh ikut lah orang kaya ni. Orang kaya ni hidup dia standard tinggi. Jadi baju pun kita tak boleh ikut. Ada baju orang miskin, baju orang kaya. Pakaian-pakaian dia, cara hidup dia. Kalau lah Nabi buat cara hidup kaya, tak ramai, banyaklah sunnah tak boleh ikut. Kalau kira kan lah, tak boleh ikut macam tu. Tapi itulah bagi pengajarannya. Jadi Umar Khattab jumpa, dia tengok biliknya tak ada apa, adanya sejadah macam tu lah. Lepas tu dia sangkutkan ni khuf dia tu dekat dinding macam tu lah. Jadi katanya waktu Umar pun dia teriak, nangis jugalah. Dia kata, wahai Nabi,
kalau kau ni duduk tempat Maharaja Rom, bukan ini cara hidup dia. Nabi itu pemimpin negara. Masa tu dia Perdana Menteri, gaji sepatutnya RM10,000. Sepatutnya begitu, RM10,000 gaji dia. Tapi tak, kamu tak pilih perkara ni. Kata Nabi membalas dah, biarkanlah dunia tu berikan kepada mereka, kita ni dapatnya akhirat lah, maksud gitu lah. Bukannya nak cari kesenangan. Kemudian turunlah wahyu. Turun wahyu, memberi dua pilihan kepada isteri-isteri Nabi, sama ada nak bersama Nabi ataupun nak hidup mewah. Nak hidup mewah, Nabi ceraikan, sebab Nabi tak boleh hidup mewah. Nabi tak boleh hidup mewah. Itu nak bagi tahu macam tu lah. Jadi Nabi pilih hidupnya kiranya sedang-sedang saja. Hidupnya ialah hidup yang sederhana, hidup yang sederhana. Jadi kalaulah nak macam tu, kamu boleh pilih macam tu, kamu pilihlah. Macam tu setiap isteri Nabi diberi macam tu jawapan dia. Soalannya lah, diberi pilihan. Semua isteri Nabi memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Jadi bagi tahu kehidupannya bukan senang lah. Kehidupan bukan senang. Nak hidup sunnah Nabi ni, hidup bukanlah bermewah-mewahan. Sekarang ni, zaman sekarang ni, orang nak tayang mewah-mewah, pakaian mewah, makanan mewah, semuanya sekali. Jadi yelah, kita ni sepatutnya tak boleh tayang-tayang. Nak tayang yang pakaian sedang-sedang pun jarang ada orang nak kan. Dulu arwah Tuan Guru Ni Aziz tunjukkan kehidupan yang ialah yang orang panggil yang tak mewah. Tapi sekarang ni pemimpin-pemimpin tunjuk mewah macam mana tu. Itu antara contohnya lah. Itu hadis tak dibawa, tapi hadis tu hadis yang saya sebut tadi, yang cerita yang sebut tu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahih. Tapi tak dibawa sini. Haddatsana, hadis yang ke-73. Haddatsana Qutaibah sana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni adalah tabi'in. Glamour Malik bin Dinar ni. Lebih dalam kitab-kitab kita tasawuf, Malik bin Dinar. Dia tabi'in. Tabi'in dia cerita tentang Rasulullah. Qala ma syabi'a. Tabi'in bercerita tentang Rasulullah. Tabi'in tak pernah jumpa Rasulullah. Jadi hadis ni terputus. Kalau tengok daripada riwayatnya, memang Imam Tirmizi bawa je saja. Ma syabi'a Rasulullah SAW min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin. Tidaklah Rasulullah SAW pernah Rasulullah SAW tu kenyang dengan roti sahaja ataupun daging, melainkan sedikit sahaja. Sedikit saja. Bila? Ketika mana keramaian, kenduri, itu boleh kenyang lah tu. Dan ada hadis tentang Nabi kenyangnya, tentang mukjizatnya ketika perang Khandaq. Perang Khandaq. Nabi suruh sahabat sediakan makanan daripada roti dan daging. Tapi dia kata kat rumah aku sikit je. Tapi Nabi tutup. Sikit-sikit tu habis satu. Maknanya orang yang bekerja masa tu di Madinah untuk perang tu semua sekali kenyang belaka. Dari mana sampai wallahu alam. Itu mukjizat. Mukjizat. Walaupun dia kata sedikit tu, semua orang, beratus-ratus orang kat situ, semuanya kenyang semuanya sekali. Itu antaranya lah. Jadi ada masa tu cerita tu dia sebutkan cerita tu pun glamour dalam Bukhari, menunjukkan bahawa Rasulullah SAW kenyang masa hari tu, makan kenyang. Makan kenyang. Jadi tak salah kenyangnya. Cuma Nabi ni tak selalu kenyang lah. Hanya boleh dikira bilang jadi. Kalau kira riwayat, ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, boleh dikira jari lah kami pernah kenyang. Nak kira macam tu. Qala Malikun, kata Malik bin Dinar, sa'altu rajulan. Ini rajulan ni siapa? Dia tak jelas pula. Min ahlil badiyah madhafafu. Majhul, maknanya tak bagi tahu siapa. Apakah maksud dhafaf ni yang sedikit tu? An yatanawala ma'nas. Dhafaf ni makan bersama-sama tetamu, dia kenyang. Dia bagi tahu. Makan bersama tetamu, dia kenyang. Jadi sebenarnya cerita tentang kehidupan Rasulullah yang kiranya panjang, 20 tahun tu, dengan hadis ni tak cukup. Kita boleh cerita banyak lagi sebenarnya.
Tapi ini hanya nak menggambarkan bahawa Rasulullah SAW hidup dalam keadaan zuhud. Zuhud adalah ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi. Ajaran Nabi. Bukannya reka-rekaan. Bukan reka-rekaan. Jadi itulah jadi perbahasan apabila perbahasan tentang zuhud ni. Bagaimana orang kaya yang zuhud. Orang kaya yang zuhud. Yang tu banyak dibahaskan oleh alim ulama lebih-lebih lagi alim ulama daripada Mesir. Masa tu orang Mesir tengah kaya. Tapi mereka itu hidup dengan zuhud, dengan tasawuf, tapi duit harta banyak. Contohnya Abu Hurairah tu kaya raya, Abdul Rahman bin Auf tu kaya raya. Nanti kita akan jumpa lagi siapa yang kaya. Antaranya banyak kaya, sahabat-sahabat yang kaya tu banyak. Yang kaya raya. Yang Abu Hurairah kaya apabila dia bawa semua hartanya dekat Baghdad lah. Banyaknya kaya di Baghdad. Baghdad banyak peluang perniagaan. Kota Baghdad, kota besar kota yang besar, boleh berniaga besar. Seterusnya hadis babu majaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan mengenai khuf. Khuf tu stokin, bukan dikata khuf stokin. Stokin kulit. Macam itulah. Khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab datang ke Malaysia ni, dia stokin, dia main sapu sebagaimana sapu khuf. Dia anggapkan bahawa stokin itu adalah khuf. Tidak dalam hukum dalam mazhab Syafi'i tak boleh terima khuf mestilah daripada kulit yang dimasbuh, yang orang kata yang disamak. Kata yang ada katanya Ustaz Zahid Idrus tak boleh disebut disamak. Samak tu untuk apa? Untuk membasuh ailio anjing. Tak apalah, apa bahasa yang kita boleh faham sebenarnya, dibersihkan daripada lendir-lendir. Maknanya kalaulah ianya kulit tu bersih, lendir sampai tak ada, itu dia panggil disamak. Katanya disamak. Dia katanya bukan disamak. Ikutlah. Tapi nak faham macam tu je lah. Hadatsana Hannad bin Sari, sana Waqi' Dalham bin Salih an Juhair bin Abdullah an Ibn Buraidah an abihi, daripada Buraidah lah ni. Namanya Buraidah bin apa? Bin Al-Hasib. Bin Hasib. Bin Hasib. Ni pun antara ulama-ulama dari kalangan ulama-ulama apa panggil sahabat lah. Sahabat dia merupakan orang daripada apa nama Ansar jugalah. Ansar. Ketika mana Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Nabi berhijrah tu baru dia masuk Islam. Hijrah ke Madinah tu baru masuk Islam. Maksudnya gitulah. Dia masuk Islam ketika itu. Dia lambat sikit lah. Antaranya lambat, dia bukannya antaranya terawal masuk Islam lah. Ketika mana Nabi berhijrah baru lagi masuk Islam, tapi masa tu dia tak masuk lagi perang-perang mana-mana. Cumanya dia masuk perang ketika mana di perang Uhud. Perang Uhud. Mungkin dia sebab terlalu muda. Ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah tu, 80 rumah sahaja baru masuk Islam. 80 rumah kita boleh bayanglah. Dalam 100 lebih je orang masuk Islam tu. Kalau kirakan tentera Badar baru sangat 300. Sikit sangatlah. Selepas Badar tu ramai yang masuk Islam daripada Madinah. Itu bagi tahu gitulah. Tapi ramai daripada Ansar, Khazraj dan Aus telah memberi bai'ah kepada dia, melantik dia sebagai ketua. Kira macam tu lah. An abihi, dari Buraidah lah. Annan Najashi, sesungguhnya Raja Najasyi. Raja Najasyi. Siapa Raja Najasyi? Yang kiranya raja yang Muslim. Raja yang Muslim yang beriman kepada Muhammad SAW di Ethiopia. Di Ethiopia. Sekarang nama Ethiopia lah. Najasyi. Dia kiranya Islam, menyambut kedatangan ramai para sahabat yang berhijrah ke Ethiopia, Habsyah
Habsyah, dia panggil Habsyah, Ethiopia, dekat dengan Somalia tu lah. Somalia. Orang ni kulit hitam lah mesti dah, Somalia tu, tapi dia beriman kepada Allah dan Rasul, beriman, dan Nabi semayang gaib untuk dia. Raja Najasyi ni ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi hadiah kepada Nabi 2 khuf. Khufaini, 2 khuf, okey. 2 khuf. Khuf ni apa saya sebut, stokin yang kulit lah, bukan stokin biasa ni. Aswadain, hitam gelap. Sazajaini yang tidak ditebuk, maksudnya yang lepas tu pula tak ada berbulu. Falabaisahuma, maka dia pakai. Summa tawadda'a, okey. Summa tawadda'a wa masa alaihima, dia pun kiranya berwuduk dan menyapu atas khuf, okey, atas khuf. Jadi apabila kita sembahyang, hukum ni lah, okey, kita ambil sembahyang basuh muka macam biasa, tapi apabila sampai ke kaki tu hanya sapu atas khuf saja. Okey, sapu atas khuf. Tak payah sampai 3 kali, sekali pun tak apa, maksudnya tu. Bawahnya tak payah, atas saja. Jadi tak payah nak basuh lah. Dan ikut mazhab Syafi'i 3 hari selagi tak cabut. Jadi ikut kaedah ni, cara nak pakai khuf. Kita ni tak ada khuf ni, kita tak, bukan musim sejuk, kita tak ada musim sejuk. Jadi kita tak ada istilah nak belajar tentang khuf ni, nak pakai khuf pun tak ada. Sebabnya kita negara musim sejuk, penting stokin kulit ni, stokin kulit. Okay, bukan kasut kulit, stokin kulit. Stokin kulit macam mana kita tunjuk, kena beli. Kena beli macam mana. Saya pernah pakai dulu. Kalau kat Mesir tu saya pernah pakai. Memang dia tahan sejuk lah kan. Jadi hukumnya kita kena pakai dalam keadaan berwuduk dulu, baru pakai. Lepas tu apabila nak ambil sembahyang lagi sekali, hanya sapu selagi mana tak cabut tu, dalam masa 3 hari boleh ambil keadaan macam tu. Ikut Imam Syafi'i lah. Lepas 3 hari tu kena cabut lah balik, ambil sembahyang balik macam biasa. 3 hari saja. 3 hari. Itu ikut mazhab Syafi'i lah. Okey. Kenapa 3 hari, wallahu alam. Alright, okey, itu antaranya hukumnya tentang khuf. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah. Haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Al-Hasan bin Hayyash an Abi Ishaq an Sya'bi. Qala Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah. Okey, kata Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni antara panglima tentera yang terkenal ni. Okey. Ahda Dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Okey, Dihyah nama sahabat Nabi. Dihyatul Kalbi orang panggil istilah dia. Okey. Katanya muka Dihyah ni macam muka Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam lah. Mungkin putih-putih kot macam tu kot. Dihyatul Kalbi, dia panggil Dihyatul Kalbi. Kalbi maknanya bukannya anjing, tapi daripada keturunan Kalbi dia panggil. Okey. Dihyah tu memberi hadiah kepada Nabi 2 khuf, falabisahuma, dia pakai dua-duanya sekali. Wa qala Israil ni tabi'in bukannya Bani Israel. An Jabir, daripada Jabir bin Abdullah, an Amir, daripada Amir, ni sahabat kepada sahabat ni. Wa jubbatan, disambung. Wa jubbatan, hadis ni sambung ni wa jubbatan dengan jubah. Jadi dia bagi khuf, dua khuf dengan jubah dia bagi. Falabisahuma hatta takharraqa, dia pakai kini 2 khuf tu sehingga kasut ni koyak. Sehingga koyak tu tak terpakai dah. La yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma amla. Dia tak tahulah, Nabi tak tahulah sama ada zaki tu maksudnya adakah dia tu disembelih. Okey. Ni pun hukum juga ni. Kulit binatang yang disembelih dengan binatang yang tak sembelih boleh pakai ke tidak? Tu pun jadi perbahasan. Okey, ada ulama kata boleh. Okey, boleh sebabnya dia kulit, dia bukannya makanan. Okey. Itu satu hal. Ada kata najis sebabnya dia lebih pada tu. Jadi Syafi'i lebih pada itulah, lebih pada mengatakan dia najis sebab dia lebihan, lebihan kalau bukannya daripada sembelih.
Qala Abu Isa wa Abu Ishaq hadha huwa Abu Ishaq wa Asy-Syaibani wa ismuhu Sulaiman. Katanya Abu Isa, katanya Tirmizi, Abu Ishaq yang disebut di sini dalam hadis ni adalah Abu Ishaq Asy-Syaibani. Ni kadang disebut siapa Abu Ishaq ni? Abu Ishaq ni Asy-Syaibani, bukan wasmu Sulaiman, padanya Sulaiman. Sebab kebanyakan Abu Ishaq ni tabi'in, dia kena tabi'in bila kata nama popular, tapi bukan dia. Okey. Itu contohnya lah. Jadi kat sini disebut qarinah. Qarinah biasa disebut Abu Ishaq tu siapa, dia bagi tahulah. Kalau sebelum ni kita dah ditanya kan. Kalau disebutkan Sufyan biasanya Sufyan Sauri. Kalau Sufyan Uyainah macam mana? Uyainah bukannya tabi'in, dia tabi'in. Kalau kita jauh dah sebenarnya kan. Tapi isunya ialah kita nak kena Sufyan tu Sufyan siapa. Kalau Sufyan yang lain dia akan cerita, itu orang lain. Dia akan sebut lah, dia akan sebut dia punya perbezaannya lah. Bukannya daripada orang biasa. Itu contohnya lah. Okey. Baru 33 minit, kita bersambung lagi hadis. Babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menjalankan jaa tu apa yang jalan, apa saja yang berkaitan dengan fi na'li pada kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 12 hadis di sini. Okey. Hadatsana Muhammad bin Bashar, sana Abu Dawud At-Tayalisi, sana Hammam bin Munabbih ni. Hammam Munabbih ni antara ulama yang terkenal lah. Ahli fatwa di Mesir. Saya pernah pergi kubur dia lah, kuburnya di Iskandariyah, saya pernah jumpa kuburnya di sana. Hammam bin Munabbih. Dia antara tabi'in yang menulis kitab hadis. Dan kitab Hammam bin Munabbih itu masih lagi kekal. Okey, saya pernah jumpa kitab yang telah dicetak semula lah maknanya. Kitab yang ditulis oleh Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih ni banyak meriwayatkan dari Abi Hurairah. Okey, Abi Hurairah ni kat sini dia daripada Qatadah. Okey, dia antara anak murid Abu Hurairah yang terkenal lah ni. Hammam dia ni adalah ialah ulama yang terkenal lah, dia ahli fatwa di sana. Qatadah, daripada Qatadah, qala qultu li Anas bin Malik, kata aku pada Anas bin Malik. Anas bin Malik kita sebut dah tentang dia. Okey, dia ni orang kaya juga ni. Tapi dia berhadapan dengan politik, isu politik paling besar sekali, isu politik. Lebih-lebih lagi Marwan nakkan sangat dia punya sokongan, tapi tak dapat. Ada tak bagi sokongan mudah-mudah. Jadi macam itulah kita dah sebut dah cerita tentang Anas bin Malik ni. Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Soalan senang sebenarnya. Bagaimanakah kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik bila tanya soalan macam tu mesti boleh jawab kan, sebab dia jumpa hari-hari. Qala, katanya Anas, lahuma, bagi dua kasut tu tibalan, ada dua tali. Tali jadi kat kaki tu ada dua tali. Kita sebab biasanya kita pakai slipper satu tali kan, slipper Jepun kita letak kat jari kaki tu, jari sebelah sini Jadi dia pakai dua kat sini Subabah antara dua ni diikat. Okey, dua tali kan. Dua tali. Cara pakai tali macam ni bukan sahaja Rasulullah SAW saja, Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Khattab pun pakai macam ni juga. Uthman bin Affan tak pakai macam tu. Ada orang kata sebab apa dia pakai macam ni? Sebabnya nak pergi perang lah, kaki tu kena kejap. Contohnya lah. Batuk-batuk pula. Sekejap Ryan. Tak dengar. Nak suruh ambil air kita sekarang ni 36 minit. Silap saya tak bawa air sebelah kanan. Dah kering tekak. Okey, ada dua tali. Saya menahan ni. Sambil call. Okey, hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala sana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hatha an Abdullah bin al-Harith an Ali bin Abbas, daripada Ibn Abbas. Ini pula daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu.
Qala kana li na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalan. Okey. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada dua tali. Masniyun, ada dua. Ambil air kosong. Ambil air kosong. Okey. Masniyun, okey. Ada dua tali syirakuhuma, dua pengikatnya. Dia sebut kibalan tu dua pengikatnya. Okey. Dua pengikat. Jadi kita tahulah kaki mana? Ikat sini ke ikat sini? Saya baca kitabnya ikat di sini. Di sini. Subabah aja. Sebab bila di kaki, kita kalau jari kita ke tangan ni, yang ni paling panjang sekali kan. Jari kaki yang kedua ni yang panjang. Ikat di sini. Ni gitu. Okey. Bukan gini. Ini sakit kaki sebenarnya. Gini. Okey. Tu contohnya. Jadi kat sini ikat dia. Sigat di subabah. Ni dia panggil subabah. Subabah. Jari telunjuk Ikatnya pada jari telunjuk. Tunjuk kaki. Bukan tunjuk tangan Tunjuk kaki sebab kasut. Itu mengenai kasut Rasulullah SAW. Ada orang menggambarkan kasutnya, bentuk dia, yelah kita boleh tengok tapi saya tak jumpa lagi hadis tentang bentuk kasut macam tu. Cumanya kasut tu ada di dalam muzium katanya, muzium. Okey. Tentang kasut Rasulullah SAW, muzium. Kalau pergi Madinah tu jumpalah kasut macam tu tapi itulah capal. Capal. Jadi isu capal letak kat kepala, lambang capal. Lambang capal. Kalau kita tak jumpa hadis ni yang ada bentuk macam tu. Yang ada hadisnya tentang cara ikat dua tu lah. Jadi kita baca banyak lagi hadis tentang kasut Nabi. Okey. Cuma tak ada sebut tentang bentuk yang kita tengok dia capal lah. Saya tengok ramai lah kiranya letak dalam apa? Dalam ikon, bukan Facebooknya, bentuk capal macam tu tapi tak ada hadis tak ada hadis, cumanya ada mungkin dalam muzium tu ada. Jadi pun itu isu juga, adakah pakaian kasut macam tu jadi ikutan. Tapi tak ada masalah nak ikut orang. Jadi trend sekarang ni, jadi trend. Okey, jadi trend. Hadatsana Ahmad bin Mani'. Kita dah 40 minit. Okey, kita ambil hadis ni. Kita ambil hadis ni dulu. Sebab ada hadis Anas bin Malik. Ni last lah. Kita baca hadis ni last. Hadatsana Ahmad bin Mani' wa Ya'qub bin Ibrahim. Hadatsana Ahmad Zubairi. Hadatsana Isa bin Tahman. Qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'lain. Anas ni keluarkan pada kami dua kasut. Dia tunjuk Jardawaini yang tidak berbulu. Kasut yang tidak berbulu. Okey. Lahuma qibalan. Ada dua tali. Jadi Anas ni simpan kasut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia simpan kasut. Jadi kalau kasut Nabi ni bukan satu, mungkin banyak. Kita pun banyak kasut. Tapi itulah yang ditunjuk dalam, yalah, adakah muzium tu betul ke tidak, wallahu alam lah. Tapi yang tu yang digembar-gemburkan lah. Qala fahaddathani Thabitun ba'du an Anas annahuma kanata na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Isa bin Tu'man lah ni. Fahaddathani Thabit pun sebut gitu an Anas. Bukan Isa. Ahmad betul. Okey. Bukan Sabit bukan Sabit yang sahabat Nabi ni. Tabi'in juga an Anas annahuma kanata na'laini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dua-dua itu merupakan kasut Rasulullah SAW. Ditunjuk betul-betul macam mana depannya tentang kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diikat ada dua tali. Okey, dua tali. Kita sekarang ni kita pakai satu tali. Kita pakai sifar Jepun. Nak ikut orang Jepun pun tak tahulah kan. Okey. Jadi cukuplah hadis sekadar ni. Kita buka soalan. Siapa nak soal, nak tanya macam-macam
Tentang isu capal pun satu hal juga jadi pergaduhan dah antara golongan Wahabi dengan geng-geng capal tapi itulah yang tu dia tanya kan mana sanadnya tapi itulah yes, dia katakan berdasarkan kepada muzium ada kata boleh tunjuk kasut Nabi tu macam mana, baju Nabi pernah aja kan. Kalau kita tanya capal nanti saya akan check balik lah gambar tu dia orang dapat mana. Mungkin ada yang kata daripada itulah, daripada bentuknya pernah tahu kan bentuk kan. Dia depan tu dia ada depan okey. Ada macam kubah atas, bawah tu ada macam bentuk capal. Tak cerita macam mana kita buka internet lah baru tahu. Jadi kita buka soalan dulu. Okey. Buka soalan mengenai khuf Rasulullah SAW dan kehidupan Rasulullah SAW, dan yang ketiga mengenai dengan kasut Rasulullah SAW. Lipa. Yang kata kasut pun boleh lah. Sebab zaman tu memang macam tu kasutnya. Dia tak akan tutup semua. Sebabnya musim panas kan. Musim panas tutup macam tu je. Okey. Ada nak bertanya tak? Kita buka Kalau boleh buka internet capal. Dia capal. Siap dengan gambar apa, dengan kedai capal. Ingat itu daripada Rasulullah SAW. Itu pun jadi pertikaian benar atau tidak. Sebab hadis tidak menyebut tidak menyebut langsung tentang bentuk capal macam tu. Okey, tapi bentuk tu mungkin ditunjukkan berdasarkan kepada orang panggil peninggalan. Sebagaimana Anas bin Malik tunjuk, kalau tidak ditunjuk dia akan tunjuk betul-betul lah, tapi bentuknya macam mana tak sebut sini, tak sebut langsung. Tak ada masalah siapa tanya silakan. Kalau tak ada kita tutup awal jadi kita boleh boleh kumpulkan soalan dan kita jawab minggu depan pun boleh juga kalau bertanya lah. Nak tanya pasal yang minggu lepas pun tak faham, ada kemusykilan boleh tanya. Ya, satu soalan kan. Kan macam pakaian ni, di segi pakaian lebih pada orang lelaki lah kan. Kalau ikut trend sekarang kan memang apa kata lebih kepada slim fit lah kan. Kita ketat tu dia bukan baju t-shirt ke baju jalan ke, baju Melayu pun memang kebanyakan trend pun slim fit kan. Tak ada pesak lah kata kan. Macam mana? Adakah menggarahkan tidak, itu suatu soalan juga kan. Itu pun satu hal. Saya ingat lagi kan, kita kan biasanya yalah bila lagi pakai sukan slim fit ni tak ada masalah tak kira kan. Cuma masalah menampakkan tubuh. Lepas tu pula saya ingat lagi saya pernah pakai sebab yang kita tahu kita faham kan. Kita tahu aurat lelaki mana, daripada pusat sampai ke lutut kan. Jadi yang ke atas tu tak ada masalah sebenarnya, tak ada masalah. Pernah kan saya dah cerita kan, pernah Nabi pakai 2 lembar kain. Izar dengan izar ni maknanya kain pelekat. Lepas tu dia panggil bukan burdah, dia panggil kain ke atas, letak atas tu je. Jadi belakang ni nampak. Jadi apabila Nabi angkat tangan tu nampak ketiaknya. Jadi kau kira kan nampak belaka kan. Ketiak takkan ketiak aja kan. Bahagian belakang-belakang semua nampak. Jadi sebenarnya tak ada isu dari segi haram ke tidak tentang pakaian slim fit macam tu Cumanya isu yang kedua yang ditimbulkan oleh ulama. Isu dia panggil kesopanan, dia panggil adab. Okey. Adab. Pakaian beradab ataupun tidak beradab. Okey.
Jadi kalau dalam istilah ulama hadis, okey, ulama hadis, ada pakaian-pakaian yang boleh menjatuhkan maruah seorang ulama. Okey. Walaupun tak haram. Okey. Jadi pakaian-pakaian yang boleh menjatuh maruah seorang ulama, itulah yang jadi bahas kan. Pakaian beradab atau tidak beradab. Itu jadi isu. Pernah dulu isunya zaman dululah. Bukan zaman sekarang. Okay, isu tentang pakaian beradab, pakaian bermaruah, maruah dia panggil beradab ni mengikut trend juga sebenarnya. Saya sebutnya antaranya trend zaman 10-20 tahun dulu. Kopi apa dia panggil topi. Topi macam mana topi? Ada depan ni topi. Topi macam ni topi. Topi macam ni. Ya, saya ada topi rupa depan ni. Okey, saya suka topi sebenarnya. Tapi saya jarang pakai. Nanti orang kata saya. Okey, topi ni 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, ini antara pakaian tidak beradab untuk ulama. Dia boleh gitu Jadi ianya boleh menjatuhkan imej. Dan kalaulah ulama tu pakai macam ni, dia dipanggil tak layaklah dia menyampaikan hadis. Okay? Tak layak dia menyampaikan hadis sebab dia punya maruah dia tiada maruah sebagai orang ulama. Macam itulah. Dia tidak boleh menyampaikan. Dia boleh menerima hadis, boleh terima hadis, tapi tidak boleh. Okey. Itu zaman dulu. Sekarang ni zaman sekarang, orang pakai topi sudu tak ada masalah. Ustaz-ustaz pun pakai topi sudu, kan? Bukan ikut trend. Saya ambil lagi satu lagi trend. Trend contohnya trend yang boleh cacatkan ulama, maruah ulama. Okey. Maruah orang soleh. Contohnya antaranya perbahasan tentang pakaian bermaruah, pakaian beradab. Kita bukan kita sebut tentang pakaian saja, tentang kelakuan. Okey, contohnya kelakuan. Minum berdiri. Nabi pernah minum berdiri. Okey, Nabi pernah minum berdiri. Tapi minum berdiri pernah dikategorikan zaman tabi'in sebagai orang yang tidak beradab. Padahal boleh je. Jadi dia tu bergantung pada budaya setempat. Contohnya gitulah. Contohnya saya nak sebut tentang pakaian lelaki yang pakaian seluar pendek. Okey. Jelas-jelas lah. Seluar pendek ni tak tutup aurat kira haram lah kan. Itu pun ada, dia kata ada ialah orang kira ialah geng-geng Wahabi, dia buat hujah bahawa itu khilaf. Tak ada masalah. Cuma dia kata pakaian tu tidak beradab. Isu adab isu adab yang disebutkan. Okey. Jadi kita sepatutnya ajar anak-anak kita bukan sekadar tentang aurat. Okay. Kita kena ajar dengan satu lagi istilah dia panggil pakaian beradab. Okay. Pakaian yang tidak mengganggu orang lain. Kalau katakan baju yang slim fit tu mengganggu mata orang lain, yang pakailah yang pakai. Okey. Kalau tak ada masalah. Itu pun budaya juga. Itu pun tengok situasi dan budaya semuanya sekali. Itu dibahaskan. Tapi kita tahulah yang halal haram jelas. Okey, halal haram jelas. Cuma perbahasan ulama bukan sekadar isu halal haram. Isunya tentang adab, tentang tata susila, tentang sunnah, tentang makruh, itu pun kena ambil berat juga. Bukan sekadar halal haram. Jadi saya terjawab tu terjawab. Jadi soalan tentang baju slim fit, itu pun bergantung pada budaya. Tapi dalam keadaan tertentu ada juga pada orang sebut, Ustaz, kalau Ustaz pakai baju slim fit tu, kami pun nak pakai. Ni yang sebut ni muslimah yang yang muslimah yang bertudung labuh bertanya saya macam tu. Ustaz, kalau Ustaz pakai macam tu, kami pun nak pakai. Macam mana? Kata jangan ikut aku. Orang cakap apa kan? Kita lelaki boleh pakai sebenarnya macam tu. Cuma itulah, biasanya kita pakai, yalah, yang adat kita pakai bukan untuk berjalan-jalan untuk sukan saja. Biasa sukan kita pakai macam tu. Itu pun jadi perbahasan. Kalau tak memang tidak beradab, dianggap tidak beradab, jangan pakailah. Okey. Para ulama lebih-lebih lagi alim ulama
yang belajar agama, yang kiranya nak menghayati ilmu Islam, jangan pakailah pakaian yang tidak beradab. Pakailah senonoh-senonoh sikit. Macam tu. Maksudnya senonoh tak senonoh tu baginya. Bukannya isunya tentang halal haram lagi dah. Okay, rasanya terjawab